Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjajah kerja di Kota Pura bersama kerja di bawah Nyonya. Awal bismillah pembuka bicara, harap perhatian tumpu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersyukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita sama-sama bertemu walaupun secara alam maya. Memandangkan situasi sekarang kita tidak seeloknya kita dilarang sama sekali untuk bertemu secara bersemuka, tapi tak mengapalah kerana kita sekurang-kurangnya kita dapatlah juga bertemu walaupun secara begini ya. Okey, sebelum saya bergerak ke lebih dalam, ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya Cik Nur Faizah binti Abdul Rahman sebagai moderator anda pada hari ini. Okey, tajuk forum saya pada hari ini ialah pengangguran di kalangan siswa Azhar. Apakah solusinya? Okey, balik kepada tajuk isu kita pada hari ini iaitu pengangguran. Menurut petikan berita harian Metro bertarikh 7 Julai 2019, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama tahun 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur. Pada masa sama, seramai 238,286 orang penganggur, termasuk 174,327 siswa Azhar mendaftar sebagai pencari kerja aktif di bawah Job Malaysia. Okey, manakala pada berita yang sama juga, Dapatan Utama Kajian Pengesanan Siswa Azhar yang dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2015 mendapati bahawa kadar pengangguran dalam kalangan anak-anak daripada keluarga berpendapatan bawah 1,000 sebulan mencapai 42% di peringkat diploma dan 28.1% untuk penyandang ijazah pertama. Anak-anak keluarga berpendapatan di antara 1,000 hingga 3,000 sebulan pula merekodkan pengangguran 30.9 di peringkat diploma dan 22.2% peringkat ijazah pertama. Jumlah pengangguran dalam kalangan anak-anak keluarga berpendapatan di antara 3,000 hingga 5,000 sebulan adalah 18.6% di peringkat diploma dan 18.5% di peringkat ijazah pertama. Berdasarkan apa yang saya nyatakan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa pengangguran yang berlaku dalam kalangan siswa Azhar ini bukanlah perkara yang main-main. Pengangguran di kalangan siswa Azhar ini adalah perkara yang betul-betul berlaku. Apatah lagi pengangguran ini ada di kalangan siswa Azhar merupakan anak. Contohnya merupakan anak harapan lah kepada keluarga mereka, namun mereka tidak dapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Okey, sebelum kita mengupas tentang isu ini, hendaklah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Okey, yang berdiri di hujung sana, yang duduk di hujung sana, yang berhormat Datuk Nur Nilian Naili binti Nasran sebagai Menteri Sumber Manusia. Okey, selamat datang Datuk. Okey, manakala yang di tengahnya pula merupakan yang berbahagia Prof. Ain Nabila binti Ramli, merupakan pensyarah yang berkaliber daripada UMT. Okey, manis orangnya ya. Okey, dan akhir sekali adalah merupakan wakil siswa Azhar iaitu saudari Siti Nurul Iman binti Muhammad. Cantik manis juga orangnya pada hari ini. Kita memang sengaja menjemput orang-orang yang cantik saja pada hari ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu wakil daripada siswa Azhar, saudari Siti Nurul Iman binti Muhammad.
apakah yang saudari faham mengenai pengangguran dan mengenai pengangguran pada fikiran saudari? Sekian. Saudari boleh jawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada puan moderator kita yang cantik lagi manis. Saya Siti Nur Iman binti Muhammad di sini sebagai wakil suara ataupun boleh dikatakan wakil kata hati kepada siswa dan siswi kita pada hari ini, dan tajuk yang telah dinyatakan oleh puan moderator itu sangat menarik dan ia juga menjadi buah mulut yang hangat dari mulut ke mulut manusia orang pada zaman hari ini terutamanya, dan terutamanya kepada golongan-golongan seperti saya dan kawan-kawan saya yang lepas ini ingin mencari pekerjaan, yang juga risau kerana semakin hari kita tahu semakin susah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualiti. Pada pendapat saya, maksud pengangguran ialah golongan orang yang berumur 15 hingga 64 tahun yang tidak mendapat pekerjaan tetapi dia ingin bekerja, bukan malas bekerja tetapi ingin bekerja dalam negara ini dan digelar sebagai tenaga buruh yang berada dalam negara kita. Okey, mengikut Ketua Perangkawan Negara, sebanyak pada penggal keempat tahun 2019 sebanyak 3.2% pekerja dalam negara kita yang tidak bekerja, yang menganggur, iaitu dari jumlah umur orang yang berumur, tenaga buruh yang berumur 15 hingga 64 tahun yang iaitu sebanyak 19 juta. Daripada jumlah 19 juta itu tersebut 3.2% tidak bekerja. So jumlahnya sebanyak 510,000. Okey, kita nampak 3.2% itu sangatlah sedikit, tetapi apabila kita tukar kepada bilangan orang dia sangat banyak. Okey, itu mengikut Ketua Perangkawan Negara kita pada tahun lepas. Okey, apabila tenaga buruh yang bekerja tetapi menganggur dalam negara kita ini, ia juga digelar sebagai pekerja yang menganggur, juga menunjukkan tahap kecekapan tenaga penggunaan sumber manusia dalam negara kita ini, sama ada cekap ataupun tidak cekap. Ia juga dapat mengukur indeks aktiviti ekonomi dalam negara kita, dan pada pendapat saya negara-negara yang bawah 4% kadar pengangguran itu elok, tetapi kita tengok jumlah dalam negara kita itu agak banyak sebenarnya. Tetapi Malaysia ni, bagi saya Malaysia ni kalau mengikut negara yang bawah 4% kadar penganggurannya, Malaysia ni agak elok lah, agak baik bagi saya. Tetapi bagi banyak pengangguran, saya nampak banyak pengangguran yang berlaku dalam negara kita. Okey, dan setahun banyak ramai orang yang ingin bekerja mencari nafkah tetapi tidak berpeluang dalam negara kita ini, dan disebabkan oleh peluang-peluang pekerjaan yang sangat terhad pada masa zaman ini. Okey, terima kasih. Itu saja maksud pengangguran pada pendapat saya. Okey, terima kasih saudari Siti Nur Iman atas maksud yang sangat baik itu tadi. Hadirin warga maya sekalian, ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Siti Nur Iman ada memberikan maksud pengangguran, iaitu pengangguran ialah seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan.
Dan kenyataan itu sangatlah benar pada pandangan saya. Namun sudah pasti pengangguran ini juga berpunca daripada sesuatu kan. Oleh itu, apa kata kita dengarkan apakah punca pengangguran yang berlaku dalam kalangan siswazah ini bagi pihak menteri sendiri. Saya nampak menteri kita sudah tidak sabar itu. Oleh itu, silakan Yang Berhormat Datuk Nur Nilia Naili sebagai Menteri Sumber Manusia panel kita yang kedua. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator yang petah dalam berkata-kata. Punca pengangguran dalam kalangan siswazah ialah mempunyai sikap memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan dengan kelayakan mereka meskipun mereka tidak mempunyai pengalaman kerja. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka memerlukan gaji yang cukup untuk menapung kos kehidupan yang semakin tinggi. Kebanyakan dalam kalangan mereka gemar berbelanja secara boros untuk hiburan sendiri, membeli barangan yang berjenama seperti kereta mewah dan rumah yang besar. Sebagai contoh, mereka hanya mahu membuat kerja yang sesuai dengan kelayakan mereka supaya tidak menjejaskan imej mereka. Oleh itu, mereka tidak mahu menerima kerja kola biru atau kerja di ladang-ladang walaupun ada kekosongan. Mereka lebih mementingkan lagi pangkat yang tinggi seperti pengurus dan penyelia berbanding pangkat bawahan. Sedangkan mereka baru sahaja memulakan kerja di sebuah syarikat. Oleh itu, mereka tidak mahu memohon jawatan yang menawarkan gaji yang rendah. Ini kerana mereka sanggup tinggal di rumah tanpa membuat sesuatu pekerjaan daripada bekerja keras untuk menerima gaji yang tidak seberapa. Sikap memandang rendah terhadap pekerjaan yang mempunyai gaji yang rendah menyebabkan mereka menolak tawaran yang diberikan dan terlalu berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai gaji yang lumayan. Seperti yang dikerja tak dapat yang dikena penciciran. Nyatalah sikap yang terlalu memilih pekerjaan yang mempunyai gaji yang lumayan telah menyebabkan siswazah menjadi menganggur. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Nilia kita yang cantik, manis, tersenyum sentiasa ini. Panjang penerangan yang diberikan, tetapi apa yang saya dapat ringkaskan daripada penerangan tadi, Datuk Nilia mengatakan bahawa punca yang menyebabkan pengangguran di kalangan siswazah adalah berpunca daripada sikap siswazah itu sendiri yang memilih pekerjaan, yang kebanyakannya memilih pekerjaan yang bergaji tinggi sahaja. Pada pandangan saya sebenarnya perkara sebegitu memang benar-benar berlaku kerana saya sendiri akan memilih pekerjaan kerana kita mempunyai segulung ijazah. Jadi saya rasa mereka mestilah inginkan ganjaran setimpal dengan apa yang mereka telah habiskan sepanjang mendapat ijazah. Saya rasa semua ahli panel kita turut bersetuju. Okey, hadirin warga maya sekalian, nampaknya ahli panel kita yang ketiga sudah tidak sabar itu. Marilah kita dengarkan pula kesan yang mungkin berlaku sekiranya pengangguran ini berlaku dalam kalangan siswazah dari panel ketiga, iaitu Profesor Ain Nabilah. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang manis, Cik Nur Faizah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk berpantun. Berkain rawa berhias seroja, cantik ditoleh di bawah redup. Pengangguran siswa tidak bekerja, bagaimanakah boleh bertahan hidup? Berbekalkan diploma dan ijazah yang dimiliki setelah 2 hingga 4 tahun berjuang bertukus lumus, kita dapat melihat peluang pada graduan untuk memperolehi pekerjaan dilihat semakin sukar dari semasa ke semasa.
Namun begitu, Jabatan Perangkaan Malaysia juga telah melaporkan pada suku pertama 2019, negara telah merekodkan seramai lebih kurang 516,000 penganggur, dan ianya juga termasuk dalam kalangan para siswazah yang sedang giat mencari kerja. Dan lebih malang lagi, ramai daripada kalangan siswazah yang menganggur itu adalah anak-anak yang menjadi harapan keluarga masing-masing, yang selama ini tergolong dalam kelompok kumpulan isi rumah yang rendah, B40 dan juga keluarga miskin. Jadi kita boleh lihat, tanpa pekerjaan dan juga pendapatan yang setimpal, sudah tentu sukar buat para graduan ini untuk membantu keluarga masing-masing keluar daripada belenggu kemiskinan. Selain sukar daripada meringankan beban keluarga juga, mereka juga akan menghadapi kesulitan untuk berdepan dengan bayaran pinjaman wang pendidikan yang telah diterima oleh mereka sepenuhnya sepanjang tempoh pengajian, sama ada di peringkat diploma ataupun ijazah juga. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa kesan pengangguran ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu itu sendiri, namun dia juga akan bagi kesan kepada keluarga individu itu juga, yang selama ini berharap kepada anak mereka untuk mengeluarkan mereka daripada beban kemiskinan. Okey, wah, pandai sungguh Profesor kita berpantun ya. Terima kasih atas penerangan yang sangat membantu itu tadi ya Profesor. Berdasarkan apa yang Profesor Ain katakan tadi, saya tertarik dengan kata-kata Prof, di mana kerana pengangguran berlaku, ramai pelajar tidak dapat membantu keluarga mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Perkara ini sangat menimbulkan sebab kepada saya, apatah lagi saya juga pernah merasai perkara ini kerana ada dari kalangan ahli keluarga yang mengalami masalah sebegini. Sesungguhnya pengangguran ini betul-betul mendatangkan banyak kesan negatif. Oleh itu, kita haruslah mencari tahu apa solusinya supaya perkara ini tidak menjadi satu mimpi ngeri kepada siswazah kita. Okey, ayuh kita kembali beralih kepada pusingan yang kedua, di mana semua ahli panel kita perlu memberikan solusi atau langkah bagi pihak mereka untuk menangani masalah pengangguran dalam kalangan siswazah. Okey, kita mulakan dengan panel kita yang pertama, iaitu Dato' Enilia, Menteri Sumber Manusia kita. Okey, Dato' Enilia, Dato' sebagai Menteri Sumber Manusia, apakah langkah atau solusi yang perlu siswazah lakukan untuk membendung masalah ini? Silakan Dato' Enilia. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik dan berseri, yang mana hadirin ketahui antara tugas Kementerian Sumber Manusia ialah mengkaji semula, mengemaskini dan membangunkan sukatan latihan kemahiran, sistem persijilan kemahiran dan standard kemahiran bagi menyokong pelaksanaannya. Oleh itu, langkah untuk menangani isu pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mengadakan program dan skim latihan kemahiran. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya program sebegini, golongan ini dapat meningkatkan kebolehpasaran dan keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan. Program latihan seperti ini bukan sahaja dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswazah, tapi juga meningkatkan bilangan siswazah yang mempunyai pengalaman alam pekerjaan yang sebenar. Malah golongan ini boleh berubah menjadi lebih baik dari segi pertuturan, penampilan mereka dan amat berkeyakinan tinggi apabila berhadapan dengan orang ramai selepas menyertai program ini.
Sebagai contoh, kerajaan mengadakan program skim latihan satu Malaysia sejak 2011 hingga kini. Seramai 70,000 orang siswazah di seluruh negara dibantu SLIM dan daripada jumlah itu, seramai 26,140 orang siswazah dibantu secara terus menerusi program SLIM yang dijalankan oleh syarikat. Manakala siswazah selebihnya dibantu secara tidak langsung menerusi program Outreach atau SLIM yang dijalankan di seluruh negara. Peserta akan dilatih firma yang ambil bahagian bagi meningkatkan keyakinan diri dan mendapat pekerjaan di syarikat berkenaan, tertakluk kepada kekosongan jawatan dan prestasi peserta. Peserta terbabit juga diberi pendedahan serta pengalaman kerja sebenar di syarikat yang terdiri pada pelbagai sektor di seluruh negara. Dengan adanya program sebegini dapat mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah di negara kita. Okey, terima kasih Datuk Nilia yang muda bergaya. Okey hadirin sekalian, Datuk Nilia mencarakan langkah iaitu setiap siswazah seharusnya mempersiapkan segala ilmu yang seiring dengan peredaran zaman. Dari pihak kementerian sendiri, mereka telah menganjurkan pelbagai program yang membina untuk memperbaiki kebolehpasaran siswazah itu sendiri. Kita boleh nampak di situ yang pihak kementerian itu telah menjalankan pelbagai program yang menarik dan itu terbukti bahawa mereka sebenarnya tidak memikirkan siswazah kita apatah lagi pada ekonomi sekarang. Kita sudah dengar langkah dari pihak kementerian, oleh itu marilah kita beralih kepada langkah dari pihak universiti pula. Wah, nampaknya Prof kita yang manis bergaya itu sudah tidak sabar ya. Silakan Prof. Terima kasih kepada moderator kita sekali lagi kerana memberi peluang. Jadi, dalam usaha untuk membantu siswazah untuk mendapatkan kerja, bagi saya pihak universiti perlu memainkan peranan yang sebaiknya kerana saya melihat 3 bidang pengajian iaitu pengajian Islam, sains sosial dan juga sains tulen paling kritikal setakat ini hingga menjadi penyumbang yang terbesar terhadap isu pengangguran ini. Tapi di sini saya tidak maksudkan bahawa bidang pengajian itu tidak lagi penting. Namun bagi saya pentadbiran institusi pendidikan tinggi IPT perlu memikirkan sesuatu supaya ia dapat ditambah baik demi melahirkan siswazah yang berkualiti dari segi kemahiran. Maksudnya di sini IPT yang menawarkan bidang pengajian berkenaan perlu keluar daripada kepompong selesa dan mula berfikir dengan lebih kreatif untuk memastikan kebolehpasaran siswazah mereka dapat ditingkatkan. Fakulti Pengajian Islam misalnya, kita tahu bahawa sektor pekerjaan untuk bidang itu memang terhad. Cuma fakulti ataupun IPT perlu ada perancangan untuk pastikan setiap pelajarnya ada beberapa kemahiran. Okey, pada pendapat saya, universiti perlu menyediakan beberapa subjek minor di luar kerangka pengajian Islam. Contoh, jika pelajar itu mengambil jurusan jurusan pengajian Islam, ianya boleh diambil bersama subjek teknologi maklumat, pentadbiran, perniagaan, keusahawanan dan komunikasi. Jadi, pelajar ini akan digamblen dengan kemahiran hakikinya dengan ilmu iktisas. Maka kebolehpasaran mereka jauh lebih tinggi berbanding pelajar yang hanya ada satu kemahiran. Wah, ringkas dan padat je penerangan profesor kita tadi.
Terima kasih saya ucapkan kepada Prof atas penerangan ini. Hadirin sekalian, Prof ada menyebut bahawa pihak IPT seharusnya menyediakan kursus pengajian yang memenuhi kebolehpasaran ekonomi. Pihak universiti haruslah sentiasa mencari tahu apakah ekonomi pada zaman itu diperlukan dan apakah ekonomi pada zaman itu perlu dan mereka menjalankan perancangan menyediakan subjek yang sesuai seiring dengan ekonomi perlukan apa. Saya yakin dan percaya pihak IPT sentiasa inginkan yang terbaik dan berusaha membantu pelajar. Betul tak ahli panel kita dan ahli hadirin sekalian? Okey. Maka kita sudah sampai ke puncaknya di mana soalan terakhir akan ditanya kepada panel terakhir kita iaitu Saudari Iman. Okey, Saudari Iman, sebagai mewakili suara siswazah di mana Saudari Iman juga turut akan mengalami saat-saat sebegini, apakah langkah yang Saudari Iman dapat lakukan untuk mengelakkan situasi ini berlaku? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pemoderator kita yang dari tadi tersenyum tak leka-lekan di mulut. Okey, sebelum saya menjawab soalan moderator tersebut, izinkan saya untuk memberi atau mengucapkan serangkap pantun. Cantik bersanggul, melati di kepala, ayunya dara, disapa teruna. Siswa menganggur, tiada membela, beribu habis, jaminan di mana? Terima kasih. Okey, untuk menjawab soalan tersebut, antara langkah-langkah yang boleh diambil, yang boleh digunakan atau diambil ialah antaranya mula-mula sekali kita haruslah mempositifkan diri kita, mempositifkan pemikiran kita. Jika kita dapat mempositifkan diri kita, nasanya insya-Allah kita dapat minda kita, hati kita ni lebih ke arah positif. Kita akan dapat macam kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita akan usaha sampai kita dapat kepuasan dalam hidup kita ataupun mendapat pekerjaan yang sehingga kita puas. Kita macam bersyukur sangat kita dapat pekerjaan tersebut. So antara langkah yang boleh diambil ialah kita sekarang ni kita dapat menyambung lagi pelajaran, menyambung. Jika SPM kita sambung kepada diploma, jika diploma kita sambung lagi kepada degree, jika degree masih tak dapat pekerjaan, kita sambung lagi dari master dan seterusnya, kita sambung PhD dan seterusnya. Okey, dari situ kita akan dapat jika selepas SPM kita tak dapat peluang pekerjaan, so kita sambung diploma ni kita dapat pekerjaan lagi, kita sambung degree. Kebanyakan peluang pekerjaan kita tertumpu kepada seseorang yang memiliki ijazah secara muda, iaitu dalam degree. Okey, jika masih kita tak dapat pekerjaan, kita akan terus menyambung dan peluang pekerjaan semakin kita sambung belajar, mungkin peluang pekerjaan tersebut semakin meluas. Kita juga boleh meningkatkan kemahiran dalam diri kita seperti menyambung pelajaran atau mengambil kursus dalam jangka pendek seperti kita boleh ambil pelajaran dalam bidang memasak ataupun bidang menjahit, kerana dalam bidang tersebut kita memperoleh kemahiran tersebut menjadikan kita lebih macam istimewa lagi. Kita boleh macam dengan banyak sangat kemahiran kita, ataupun kita mempelajari bahasa luar yang juga menjadi kelebihan kepada kita, kelebihan kepada diri kita, kerana jika kita dapat berbahasa dalam beberapa bahasa ni, ia menjadikan satu kelebihan kerana kita dapat berinteraksi atau berkomunikasi antara satu sama lain dengan mudah, dan itu menjadikan satu keistimewaan dalam diri kita yang dapat kita tonjolkan kepada kepada pekerja kita,
kepada bos kita lah, tempat yang kita minta pekerja tersebut. Okay, jika kita masih dibuang bekerja, kita kita juga boleh berfikiran positif kerana sekurang-kurangnya kita mempunyai kemahiran lain dan pelbagai kemahiran yang kita dapat ceburi dalam bidang pekerjaan lain dan pekerjaan lain, ataupun jika masih tiada pekerjaan tersebut, dengan mempelajari kemahiran-kemahiran yang kita belajar dalam jangka masa pendek tersebut, seperti menjahit, memasak ataupun apa-apa, membaiki belajar membaiki kereta ke, aircon ke, ataupun kita daripada lulusan CJ dalam mekanikal ataupun dalam apa-apa saja automotif ke apa, itu menjadi satu kebaikan kepada kita. Contohnya membuka kedai sendiri, dan seperti kedai penghawa dingin, ataupun bengkel motosikal, ataupun bengkel kereta, ataupun kita boleh juga pada zaman sekarang ni, untuk sekali jika kita masih menganggur, kita juga dengan kita mempelajari pelbagai kemahiran tersebut, seperti menjahit atau memasak tersebut, kita boleh menjahit dan memasak itu, kita boleh lakukan kemahiran kita situ, tunjukkan kemahiran kita dalam seperti buka kedai sendiri. Kalau tak boleh besar-besaran, kita buka kecil-kecilan. Kita start daripada rumah. Mungkin daripada rumah itu modalnya sikit, dan jika dia dimurah rezeki, kita dapat kembangkan benda itu menjadi kembang, dan mana tahu satu hari mungkin kita akan mendapat kedai yang lebih besar dan lebih berkualiti lah daripada itu. Dan saya nak tekankan, jika dengan kita ni kalau belajar oleh itu, saya nak tekankan oleh itu, kita janganlah tengoknya pelajaran ini, pendidikan ini adalah satu proses yang tidak bermakna. Itu sangatlah salah pada pandangan saya, kerana pembelajaran itu ialah proses dalam diri kita untuk kita mempelajari untuk kebaikan kita pada satu hari, pada masa akan datang. Mana tahu mungkin setiap apa yang kita pelajari itu kita akan gunakan ataupun curahkan kepada orang lain juga, dan memberi manfaat kepada orang lain juga. Okay, setakat itu sajalah langkah-langkah yang boleh saya sampaikan, dan semoga berguna. Saya di sini ucapkan terima kasih lah semuanya kerana telah menjemput saya menghadiri forum pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih saudari Iman atas langkah yang dinyatakan itu tadi. Daripada apa yang dapat saya simpulkan daripada pernyataan saudari Iman tadi, pihak individu haruslah lebih positif dalam mengharungi kegawatan ekonomi. Mereka boleh cuba meningkatkan lagi kemahiran diri mereka, seperti menyambung pelajaran, mengambil kursus jangka pendek dan meningkatkan prestasi diri. Dan daripada pendapat saya rasa kursus jangka pendek yang dimaksudkan oleh saudari Iman itu adalah kursus seperti menjahit, kursus seperti bakery, memasak atau sebagainya. Dan saya rasa semua siswaza haruslah mengambil positif lah apa yang dikatakan oleh saudari Iman. Terima kasih saudari Iman. Okey, dengan berakhirnya penerangan daripada saudari Iman tadi, maka berakhirlah kita punya sesi forum. Tapi jangan risau, kerana kita ada sesi soalan ya. Kita akan open soalan. Okey, saya ada satu soalan untuk ditanya kepada profesor kita. Soalan ini saya dapat daripada FB Live. Okey, pada pandangan Puan, apakah pengangguran siswaza ini berkait rapat dengan masalah ekonomi? Dan soalan ini ditanya oleh Nur Izzati Mahadi. Okey, jadi saya rasa Prof boleh jawab lah. Okey, soalan yang bagus.
saudari moderator kita, Cik Nur Faizah. Jadi saya ringkaskan di sini soalan yang telah diajukan tadi, di mana saudari kita telah bertanya, adakah ekonomi jatuh disebabkan oleh masalah pengangguran? Benar, saya tidak nafikan bahawa peningkatan kadar pengangguran berkait rapat dengan kemelesetan ekonomi global. Jadi, cuba hadirin bayangkan sekiranya siswazah yang menganggur tinggi di negara kita, pastinya pendapatan negara kita akan berkurangan. Kenapa saya cakap begini? Kerana saya kaitkan dengan para pengusaha syarikat-syarikat besar pastinya akan mengalami kerugian kerana para penganggur kita akan hilang kuasa membeli kerana tiada pendapatan, tiada duit sampingan untuk membeli. Jadi seperti yang kita tahu, negara kita memperolehi pendapatan hasil cukai daripada syarikat-syarikat yang besar, yang mana akan menyumbang kepada pendapatan negara kita. Jadi apabila syarikat-syarikat besar mengalami kerugian, pastinya akan negara kita pastinya akan pendapatan hasil negara kita pastinya akan menurun. Okey, begitulah. Jadi bila pendapatan negara kita menurun, pastinya ramai yang akan mengalami kemiskinan. Okey, itu sahaja penjelasan saya. Harap faham. Okey, berdasarkan daripada soalan daripada FB Live, ada soalan yang ini ditujukan kepada Menteri Sumber Manusia kita, iaitu Datuk Nilia Naili Binti Nasran. Okey Datuk, soalannya berbunyi begini. Seperti yang kita ketahui sekarang adalah musim COVID-19, di mana semua pekerja yang terganggu menyebabkan ekonomi negara meleset dan beribu pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Jadi, apakah cadangan dari pihak menteri untuk membantu siswazah yang mengalami keadaan ini? Okey, silakan Tuan. Silakan Datuk. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Di mana yang diketahui pada musim COVID-19 ini, sumber pendapatan masyarakat terjejas disebabkan tidak dapat menjalankan kegiatan ekonomi. Terdapat banyak cadangan yang boleh membantu siswazah dalam keadaan ini. Antaranya, siswazah boleh melakukan pekerjaan sementara seperti berniaga secara atas talian dari rumah, memandangkan kita berada dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi yang minat berniaga, ataupun bagi siswazah yang minat berkebun boleh menceburkan diri dalam bidang pertanian. Ini dapat menghasilkan sumber pendapatan setelah menjual hasil pertanian. Malah siswazah juga boleh menjalankan perkhidmatan perhantaran barangan seperti dokumen, makanan dan banyak lagi ke rumah-rumah. Ini dapat meningkatkan sumber pendapatan dalam kalangan siswazah dalam musim COVID-19. Nyatalah cadangan ini dapat membantu siswazah dalam mendapatkan sumber pendapatan dalam keadaan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing walaupun secara serba kekurangan. Ingin saya ingatkan kami siaran forum ini secara langsung kerana masalah yang dihadapi oleh kita pada hari ini. Seperti yang orang ramai sedia maklum, yang negara kita telah mengalami wabak COVID-19 di mana kita tidak boleh bersemuka untuk beberapa seketika. Oleh itu, segala kerja haruslah dijalankan dalam talian. Moga apa yang kita dapat hari ini walaupun dalam serba kekurangan ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Okey, hadirin sekalian, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah pengangguran di kalangan siswazah benar-benar berlaku.
Perkara ini bukanlah sesuatu perkara yang baru ataupun asing lagi dalam kehidupan pada hari ini, terutamanya dalam ekonomi sekarang. Namun begitu, semua pihak haruslah bersama-sama berganding bahu untuk memastikan perkara ini tidak menjadi mimpi ngeri kepada siswaza kita pada masa akan datang. Okey, baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita berjumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.